Itu di padang mahsyar. Ada 3 golongan mereka beruntung di padang mahsyar. Pertama, golongan yang beruntung di padang mahsyar, anak yang berbakti dengan ibu dan ayahnya. Ya. Untung siapa ada mak, siapa tak ada mak, nak berbakti macam mana? Kata ulama, buatlah amal-amal soleh, niatkan kepada mak dan ayah. Dulu masa kita ada mak, kita duduk-duduk, kita panggil mak, 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 mak. Kalau mak dah tak ada nak panggil mak. Abah, 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 ayah, ayah, ayah balik, ayah balik, ayah balik, ayah balik. Kalau ayah tak ada lah, mana ada ayah dah, tuan-tuan, ya. Kalau cucu lah panggil Tok Wan, Tok Wan balik, Tok Wan balik, Tok Wan balik, Tok Wan busu punya orang. Ya. Siapa banyak zuriat untung, siapa banyak anak untung, ya. Anak pula anak yang soleh, waladun solehun, beruntunglah ia. Di antara yang boleh menyelamatkan mak bapaknya, yang boleh membahagiakan mak bapaknya di alam barzah, waladun solehun, anak-anak yang soleh. Dalam ni punya ramai penduduk kampung ni, kampung apa? Seberang tayu, tukur seberang sayu. Ya, punya ramai-ramai yang belajar pada pagi ni hari Jumaat. Mana ada budak muda, semua budak-budak tua. Budak-budak muda ni tidur sebab malam tadi penat kan, pagi malam tadi kan sini Jumaat, kalau ke Maman di Terengganu Jumaat malam Sabtu kan cuti, kalau di Kuala Lumpur di Selangor Ahad malam Sabtu, ya, Sabtu malam Ahad. Malam tadi duduk kat hotel tengok budak-budak merempit, merempit, ya. Pagi ni penat tidur. Nanti bangun main PUBG je, tengok TikTok. Pak Wan, kau ada kereta Honda? Ada kereta Honda? Tak ada, lemah. Ni akhir zaman, tuan-tuan, ya. Sepatut dia kena cakap, Pak Wan, kau kuat semayang tak? Pak Wan, kau kuat pergi masjid tak? Pak Wan, kau ni kuat mengaji tak? Pak Wan, kau ni ikut sunnah Nabi tak? Tak ikut sunnah Nabi, tak kuat mengaji, tak semayang, lemah. Boleh betul, tuan-tuan, ya. Ni tak ada, ya. Kereta Honda apa barang kereta Honda, tuan-tuan, ya. Yang pentingnya agama number 1, tuan-tuan, ya. Kalau anak kuat agama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak yang berbakti dengan mak dan ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Musa alaihi salam, ada seorang pemuda tinggal di satu kampung. Pemuda itu teman engkau, kawan engkau, saudara engkau, dia dalam syurga. Kata Allah, hai Nabi Musa AS, pergi dan kau bertemu dengan pemuda itu. Maka Nabi Musa pergilah kat kampung tu. Pergi Nabi Musa bagi salam, Assalamualaikum. Pemuda tu jawab, Waalaikumsalam. Kata pemuda ni, wahai Nabi Musa, engkau duduklah, aku sibuk ni, aku nak uruskan ni, ada benda-benda aku nak urus dalam rumah. Nabi Musa tengok dia tengah uruskan seekor babi. Dia mandikan babi, dia bedakkan babi, dia sikapkan babi. Nabi Musa pelik, takkan kawan aku dalam syurga ni dia bela babi, ya. Dah habis dia bela seekor babi, dah semua siap, dia simpan, keluar lagi seekor babi, dia uruskan lagi besar babi. Habis dia uruskan semua, Nabi Musa tanya, wahai pemuda, aku nak tanya, engkau Islam ke, engkau Muslim ke? Kata dia, ya, aku Islam. Kalau engkau Islam sebenar-benar mukmin, kenapa engkau bela babi? Wahai Nabi Musa alaihissalam, tadi babi yang pertama yang aku uruskan adalah ibuku. Yang kedua, babi yang kedua aku keluarkan tadi, aku mandikan, aku uruskannya adalah ayahku. Kata Nabi Musa alaihissalam, kenapa babi yang buat kau, mak kau? Masa hidupnya dia melanggar perintah Allah, Allah tukarnya daripada manusia kepada binatang, kepada balik bayar babi. Walaupun dia binatang, walaupun dia babi, dia tetap mak ayah aku. Tu kata Nabi Musa AS, patutlah engkau ni kawan aku, teman aku dalam syurga. Mak bapak engkau dah ditukar jadi binatang, jadi babi pun kau tetap hidup, kau tetap jaga dia. Ya? Tapi sekarang budak akhir zaman dengan mak, lawan. Dengan ayah, lawan. Mak kata, Along pergi beli barang, malas. Boleh beli RM20 top up. Ya, tuan-tuan, budak-budak sekarang, ya. Itu pentingnya dengan agama, tuan-tuan. Tengok bila lahirnya seorang manusia, lahirnya anak Adam, Nabi suruh azan di telinganya supaya masuk kalam-kalam Allah. Diikomahkan telinga kirinya, ya.
dan dibelah mulutnya dengan benda-benda yang manis, buah kurma dan madu lebah, agar budak itu, kanak-kanak itu nanti bila besar, bila dia kanak-kanak, bila dia besar, bila dia pemuda, bila dia remaja, dia berkata benda-benda yang baik. Bila cukup umur 7 hari, disuruh cukur rambutnya. Kata ulama, sebanyak mana, seberat mana rambutnya, infaklah pada jalan Allah pada fakir miskin. Kenapa? Sebab dia keluar daripada rahim ibunya kotor. Ya. Betul, bagilah nama-nama yang baik. Ya. Taruhlah nama-nama Nabi, nama-nama ulama. Ni tak ada. Nama artis. Anak lelaki kita taruh nama Tom Cruise. Ya. Pasal budak tu besar macam Tom Cruise, tuan-tuan. Ya. Taruh nama-nama ulama, tuan-tuan. Ya. Imam Ghazali Hujatul Islam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Isa, Nabi Musa, Uwais Al-Qarni, Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Daud At-Ta'i, Syekh Abdullah Al-Mubarak. Taruh nama-nama ulama-ulama, tuan-tuan. Ya. Yang kedua, orang yang bahagia, dia bahagia di padang mahsyar, selamat di padang mahsyar. Isteri yang berbakti dengan suaminya. Dengar ni Kak Long. Berbakti dengan suaminya. Suami suruh apa buat, jangan lawan. Isteri yang solehah ni cakap dengan suami, tunduk. Baby baru balik masjid. Baby nak minum apa? Baby, ayang ni bau busuk tak, baby? Ini isteri soleha. Ini tak ada. Baby balik masjid, Allah, ayang bau budu. Kena wangi-wangi. Betul, orang perempuan ni asalnya dia harus pakai barang kemas. Jatuh sunat, berhias-hias, pakai barang kemas bila di dalam rumah untuk menarik perhatian suaminya. Tengok. Jangan hukum macam tu. Wanita dunia ni, seandainya dia masuk dalam syurga Allah, wanita itu adalah ketua bidadari Allah dan dia lebih cantik daripada bidadari syurga. Fikir kan, bidadari syurga Allah ni, dia minum air nampak turun di kerongkongnya. Seandainya dia buka giginya, maka terpadam cahaya bulan, cahaya matahari dan cahaya bintang. Pantulan gigi bidadari syurga Allah. Bukan macam bidadari dunia gigi palsu. Ni bidadari syurga Allah. Kita ni semua masuk syurga, tuan-tuan. Ya. Dalam hadis kan ada sebut, kata Nabi apa? Apabila perempuan itu yang sudah bernikah, dia derhaka dengan suaminya, sakitkan hati suaminya, pada hari itu tak sempat minta bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada suaminya, tak cium bau syurga. Kalau tak cium bau syurga, tak masuklah syurga. Tapi ulama tafsir mengatakan masuk syurga apabila dia tak kafir. Ingat tu, orang yang bahagia di padang mahsyar, yang pertama anak yang berbakti dengan mak dan ayah, yang kedua isteri yang taatkan suaminya, isteri yang berbakti dengan suaminya. Tapi isteri dekat rumah kena lawa-lawa, cantiklah rumah ni, mulut ni spray wangi. Suami balik siap, anak tanya, "Mak buat apa tu?" "Ayah nak balik dah." Siap, gincu ni gincu, spray wangi. Duduk depan pintu, tunggu suami balik. Ya, ni isteri solihah. Suami nak pergi mesin, nak pergi kerja, dia tunggu, dia bye-bye. Bye-bye baby. Hati-hati baby. Isteri solihah. Dia tak ada, suami balik masjid, balik kedai. "Assalamualaikum. Assalamualaikum." Bini tengah main TikTok. Alhamdulillah. Balik. Main TikTok. Suami sakit hati. Suami nak cakap tak berani. Ni takut bini ni. Misai macam tanduk lembu. Tapi dengan bini, bukan tuan-tuannya, aku pun takut, tuan-tuan. Betul, orang perempuan ni dia tak kuat. Orang perempuan tak kuat. Ajak lumba basikal, kalah. Ajak main besi, main gym, tak kuat. Ajak lumba lari, kalah. Tapi lidahnya kuat. Tengok dia menjerit. Dia menjerit kat luar tu, "Abang balik, balik, balik." Balik, tuan-tuan. Kata tuan-tuan, aku pun balik, tuan-tuan. Main orang perempuan.
Kekuatan dia di lidahnya bahaya. Kita orang perempuan ni, dia tak boleh menjatuhkan talak, dia tak boleh baca khutbah pada hari Jumaat, ya. Kan dalam ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, ketua itu, lelaki itu ketua bagi perempuan. Betul, orang perempuan ni di bawah, ya, di bawah, maksudnya dia dipimpin oleh lelaki. Orang perempuan tengok dalam solat, lelaki di depan. Kalau buat solat, imam, belakang imam orang dewasa, belakang orang dewasa kanak-kanak, belakang kanak-kanak siapa? Siapa? Puang. Jika ada khunsa, baru khunsa. Jika tak ada khunsa, baru perempuan. Dia khunsa ada dua. Satu khunsa muskil, satu khunsa wadih. Bukan pondan, faham? Pondan lain, khunsa lain. Khunsa ni dia ada dua kemaluan. 6 bulan berfungsi kemaluan zakarnya, 6 bulan berfungsi kemaluan farasnya. Ni khunsa. Kalau pondan lain, pondan ni dia lelaki jadi perempuan, ya. Ni pondan. Kalau tomboy lain, dia perempuan jadi lelaki. Lepas tu dalam solat tengok, belakang kanak-kanak khunsa, jika ada unsa, tak ada unsa perempuan. Mana ada perempuan di depan, mana ada perempuan satu saf dengan lelaki. Sebab tu orang lelaki ni paling berat nak dia harungi, nak dia tempuhi adalah wanita. Sebab itu lelaki ni kalah dengan perempuan. Lelaki ni matanya rosak dengan perempuan. Lelaki itu akan jatuh, walaupun penceramah sekalipun, dia akan jatuh, akan tersungkur bila digoda oleh wanita. Itu bahaya, tuan-tuan. Ya. Macam ni ceramah. Kenapa duduk jauh-jauh? Sebab yang cakap ni lelaki. Cuba yang cakap ni perempuan. Duduk depan ni, nak tengok ni. Ya, sebab yang cakap ni lelaki, tuan-tuan, ya. Apa tu, orang perempuan ni semuanya cantik, semuanya lawa, tuan-tuan, ya. Perempuan ni semua menarik, tuan-tuan, semua cantik. Tengok dia duduk seberang tabir, kita duduk tepi situ tengah zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita dengar dia sembang. Mai mana? Mai itu, siapa? Hasbah. Kita dengar, Allah, sedap suara dia, cantik, pasti cantik. Keluar-keluar, umur 70. Tuan, perempuan ni, ya, walaupun dia dah berumur sekalipun, walaupun dia umur berapa sekalipun, tapi suara dia menarik perhatian. Betul, orang perempuan tak boleh jadi imam bagi lelaki, tuan-tuan, ya. Ingat tu, yang kedua, yang bahagia daripada mahsyar, iaitu perempuan-perempuan yang sudah bernikah, dia berbakti dengan suaminya, ya. Ambil air, siapkan air minum, siapkan makan minum, ya. Siapkan baju suami. Lepas itu kalau dalam kitab ni ada sebut, tidak wajib dia menyiapkan makan minumnya dan baju-bajunya, tetapi apabila disuruh oleh suaminya, maka jatuh wajib ke atasnya tu khidmat, ya. Tu kaedah hukum dia. Layan suaminya, apa suami suruh buat, dia kena patuh, dia tak boleh lawan. Perempuan ni senang masuk syurga, senang masuk neraka. Orang lelaki susah masuk syurga, senang masuk neraka. Dengar ni abang Sadu, ya. Orang perempuan ni, dia buat 4 benda, jaga 4 benda. Kata Nabi Muhammad SAW, pilihlah syurga mana nak masuk, masuklah. Pertama, jaga sembahyang dengan sempurna. Kedua, jaga puasa dengan sempurna. Ketiga, jaga maruahnya. Keempat, taatkan suami, termasuklah taatkan Allah dan Rasul, ya. Senang masuk syurga. Masuklah syurga mana, ya. Suami susah, tuan-tuan, ya. Isteri anak dah masuk syurga, suami tak masuk, tuan-tuan. Isteri dah masuk syurga dah, baby, apa tu? Kita tak masuk syurga lagi, tuan-tuan, ya. Betul, orang lelaki ni dalam hadis sebut, orang lelaki di antara yang lambat masuk syurga adalah orang lelaki, dan di antara orang yang lambat masuk syurga adalah orang yang banyak harta. Banyak harta, lambat masuk syurga. Kenapa? Ditanya tentang hartanya, ya. Yang pertama tadi, anak yang berbakti dengan ibu dan ayahnya. Yang kedua adalah isteri yang taatkan suaminya. Yang ketiga,
orang yang selalu dan rajin bersedekah pada jalan Allah. Mereka di padang mahsyar orang yang bahagia. Mereka dalam pandangan Allah, dalam pandangan redha Allah. Rajinlah sedekah, tuan-tuan. Tak jadi miskin pun siapa sedekah, tuan-tuan. Tak jadi miskin. Tak ada dalam sejarah lagi bila kita tolong orang, kita sedekah, kita impak harta kita, orang doa-doa, orang doakan yang tak baik. Semua doa yang baik-baik. Pernah dah tuan-tuan bagi orang duit, contoh kita ambil ada RM10 bagi orang duit, orang tu ambil, dia doakan, ya Allah, matikanlah cepat orang ni. Dia bagi aku tadi RM10, matikan cepat, bagi dia kena penyakit angin ahmar. Ada? Tak ada. Dia doa baik-baik, ya Allah, panjangkan umur orang ni, sihatkan dia, berkatkan dia. Nampak tuan-tuan, ni kelebihan orang sedekah. Dalam hadis sebut apa? Satu hari akan turun malaikat daripada aras. Malaikat itu satu malaikat, dia dua malaikat. Satu malaikat mendoakan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang menyedekahkan hartanya pada jalan Allah di pagi-pagi hari. Yang satu lagi malaikat mendoakan yang tidak baik kepada hamba Allah yang kedekut, yang bakhilkan hartanya. Tuan-tuan, ya, yang kedekut. Lagi satu, sedekah yang paling aula, sedekah yang paling utama adalah kepada anak dan isterinya. Baik itu suami dengan anak, dengan isteri yang kedekut, dengan anak yang kedekut. Ini tak ada dengan bini kedekut. Ya, kalau dengan kawan, open table. Belanja sana, belanja sini. Kalau pasal beli motor, Eros motor boleh beribu-ribu. Beli motor boleh mahal, beli pancing boleh mahal. Bini minta, baby nak duit nak beli bedak baru bagi duit, nak bedak lagi. Dia marah bini, ya, busuk punya suami, ya. Kudukut punya orang, ya. Dengan bini pun kedekut. Yang kedekut dengan isteri, yang kedekut dengan bini, isteri kita tu banyak khidmat dengan kita, banyak bersusah payah dengan suaminya. Tuan-tuan, ya. Yang kedekut sangat, ya. Duit bukan tak ada, duit ada, tapi kudukut punya orang. Orang kedekut ni tak masuk syurga. Orang bakhil ni jauh daripada syurga. Orang bakhil ni, orang kedekut ni dekat dengan neraka, tuan-tuan, ya. Jangan kedekut, tuan-tuan.